Bahu ni dia special sedikit. Dia antara sendi yang paling mobile. Boleh ke depan, boleh ke belakang dan boleh berpusing. Kenapa? Sebab kalau kita boleh tengok kat sini, struktur dia adalah ball and socket joint. Macam ni. Sebab itulah dia boleh bergerak paling menyeluruh, iaitu lebih kurang 360 darjah. Anda bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan terangkan berkenaan sakit bahu, iaitu beberapa penyebab dan punca kenapa sakit ini berlaku. Jom kita saksikan. Bila kita lihat bahu ini, dia ada bermacam struktur di dalamnya. Di bahagian luar ada kulit, di dalamnya ada otot, tendon dan juga tulang. Jadi, masalah kat tempat-tempat ini semua akan menyebabkan gejala sakit. Dan sakit di bahagian ini ada beberapa jenis. Kalau disebabkan trauma, mungkin ia boleh menyebabkan penyakit seperti kepatahan ataupun terseliuh. Tapi untuk video kali ini, saya akan berikan 3 punca yang agak common kenapa berlaku sakit di bahagian bahu ini. Yang pertama iaitu rotator cuff injury. Kita tengok dahulu apa sebenarnya rotator cuff ini. Ini adalah rotator cuff. Ia adalah sekumpulan ataupun grup yang terdiri daripada otot dan juga tendon. Otot ini yang berwarna merah, tendon pula yang berwarna putih. Jadi fungsi rotator cuff ini, ia akan menyebabkan bahu dan sendi kat sini ni terletak molek di sini dan bahu kita boleh bergerak secara sempurna dengan adanya rotator cuff ini. Jadi, sekiranya kalau ada pesakit yang komplain sakit di bahagian sini, mungkin ia melibatkan kecederaan di rotator cuff. Mungkin kecederaan itu adalah hasil kerja yang teruk ataupun berterusan yang melibatkan bahu ataupun kecederaan yang akut. Bila rotator cuff ini tercedera, ia mungkin as simple as keradangan ataupun yang teruk seperti kecederaan yang melibatkan koyak. Sakit bahu kedua iaitu frozen shoulder. Ia adalah keadaan bila mengeras ataupun kaku berlaku di bahagian sini, di bahagian bahu. Sebab itulah nama dia frozen shoulder. Gejala frozen shoulder ini biasanya berlaku secara beransur-ansur, bukannya secara tiba-tiba. Ia ada beberapa stage. Yang pertamanya iaitu kita panggil dia sebagai freezing stage. Bila pergerakan di bahu itu start untuk merasa sakit. Range of movement ataupun pergerakan itu dah mula jadi limited dan jam. Stage kedua ataupun fasa kedua kita namakan sebagai frozen stage. Waktu ini sakit itu mungkin berkurang, tapi pergerakan kat sini tu atau pergerakan dekat bahu itu sudah semakin susah. Bahu dah menjadi keras ataupun kaku, jadi pergerakan makin susah. Fasa ketiga iaitu thawing stage, di mana range of movement ataupun pergerakan di sini dah start untuk improve. Itu adalah antara ciri-ciri special penyakit yang berkenaan frozen shoulder. Dia ada beberapa fasa sakit dan fasa bahu itu menjadi kaku. Penyakit ketiga, bila adanya saraf tersepit di bahagian leher. Keadaan saraf tersepit di bahagian leher ini boleh menyebabkan sakit di bahagian bahu. Di leher kita ini adanya struktur tulang belakang yang kita namakan sebagai cervical. Cervical vertebrae ini akan menyokong kepala kita. Dan di bahagian cervical ini juga adanya saraf yang akan keluar, di mana fungsi saraf ini ia akan menyebabkan pergerakan di bahagian bahu. Jadi ada satu keadaan ini di mana laluan saraf di leher ini terhimpit. Laluan itu menjadi sempit dan menyebabkan saraf itu terhimpit. Jadi bila saraf di bahagian tersebut itu terhimpit, ia akan menyebabkan sakit di bahagian bahu. Ada juga sakit-sakit lain yang menyebabkan sakit di bahagian bahu, tapi yang ini agak obvious lah. Contohnya seperti trauma, iaitu seperti sakit urat ke ataupun terseliuh ke, dan patah juga boleh menyebabkan sakit di bahagian bahu. Bagi rawatan pula, untuk diagnos penyakit di atas, ada beberapa pemeriksaan dan history daripada pesakit yang doktor perlu dapatkan terlebih dahulu. Barulah diagnosis yang betul dapat diberikan. Rawatan pula depend kepada penyakit. Ada yang boleh makan ubat sahaja, iaitu ubat tahan sakit. Ada yang tampal patch. Ada tu yang perlukan injection di bahagian sendi tersebut. Dan ada juga kes yang perlukan rujukan kepada fizioterapi untuk rawatan lanjut. Dan ada setengah keadaan pesakit atau penyakit itu, rujukan kepada pakar ortopedik adalah perlu.
Itu sahajalah kali ini berkenaan sakit di bahagian bahu. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.